banyak miss call. My handphone sendiri silent. Budak tunggu kat koridor. Kita Batman, kita Batman, kita Batman. Ada masih ibu lagi yang mendoakan kita. So I fikir I nak jadi anak yang solehah. Nama saya Yana Husin. Usia saya sekarang dah 43 tahun. Masuk 43 tahun ni. Asal orang Johor. Dan pekerjaan saya sekarang ini celebrity stylist. Dan sekarang ialah shoes designer. Belum berkahwin, single and available. Sebelum menjadi celebrity stylist, saya bermula dengan fashion editor di sebuah majalah in trend. So ketika tu saya diberikan tugas untuk membuat fashion spread, helaian fashion yang mana kita memanggil model ataupun selebriti untuk menggayakan fashion lah. Masa tu budak-budak indie ni telah pergi ke mainstream. Jadi saya bukakan helaian fashion itu, di modelnya adalah artis. Saya ambil Yuna, saya ambil Mia Uncle Hussein. Mula-mula saya nak ambil Mia Uncle Hussein siapa? Saya ingat ambil Lan, tapi tak boleh sebabnya Taja lebih. Sebab muzik Mia Uncle Hussein tu adalah Taja punya masterpiece. So daripada situ bermula titik. Daripada situlah saya mengenali diorang. Jadi memang banyak kalau pergi show pun ada jumpa diorang semua. Jadi bertitik tolak dengan situ saya mengenali Taja. Antara mereka tu saya tiba-tiba bonding tu pada Taja. So mungkin nama saya Yana Husin, Taja meet Uncle Hussein, Hussein and Hussein. And Hussein. So cara tak sengaja lah, coincident. Saya anak paling bungsu. Adik-beradik ada 8 orang. Abang saya meninggal, 2 orang meninggal, tinggal 6 lah sekarang. Satu leukemia, umur ketika usia dia 17 tahun, sakit leukemia. Lagi seorang, abang saya meninggal waktu tidur lah. Semua meninggal muda lah. My dad pemandu ambulans, mak suri rumah. My dad dengan my mum dah meninggal, anak yatim piatu dah sekarang. My mak meninggal tahun 2016. Ketika itu saya kat Hong Kong memang tak dapat jumpa. Dan my dad meninggal pada tahun 2019. Yalah, dia meninggal sebab sakit kencing manis. My mum meninggal bekas jantung. Bapa I jenis yang dia tak suka bising. Dia akan bagi nasihat. Tapi nasihat dia tu dalam hati dia pedih kita dengar. Dia very simple guy tapi dia dalam hati tu pedih. Dia cakap satu je dan kita termenung. Lepas tu bapa saya seorang disiplin. Kalau pukul 8 dia dah memang dah ada. Sebelum pukul 8 masuk kerja dia dah ada dah. Dia memang seorang yang disiplin. Dia tengok dia sendiri, kalau I buka almari dia punya baju semua tersusun. Kain plekat dia punya pagoda dia tersusun, dan baju Melayu dia tersusun. Dan dia mendisiplinkan saya dari segi yang macam mana. Bila hari Jumaat je, you kena sediakan baju untuk bapak you. Macam I kena sediakan baju untuk abah. Kau kena sediakan abah baju Melayu, siap dengan samping, pelikat semua dengan sapu tangan. So apa-apa semua dengan sapu tangan. So dengan songkok. Songkok dia pilih sendiri. So benda tu dia pandai sendiri matchkan baju dia semua. Sedikit sebanyak benda tu adalah membantu saya hari ini adalah sebagai seorang stylist. So bila lepas tu semua siap, kita akan naik motor. Naik motor pergi kedai kopi. So kedai kopi tu akan ada teh tarik. My dad memang suka teh tarik. Sampai sekarang pun I mengikut lah, suka teh tarik. So bila teh tarik panas tu dia akan tuang pada piring. So piring tu dia akan sejukkan untuk anak dia tu. So I minum pun I sedut lah. So macam itu yang paling sedap sekali. Itulah momen yang I paling sampai sekarang I ingat. Mas Batman dulu I sekolah, dia hantar pakai ni, semua budak tunggu kat koridor. Kata Batman, kata Batman, kata Batman. Abah jangan, abah janganlah abah. Hantar abah, hantarlah lambat-lambat sikit, malu kena ejek. I malu sebab bapak I bawa Batman, tapi I tak tahu. Bapak I cakap, hari ni kau malu, kau tak tahu value kereta ni berapa. Then my dad pula yang istimewa, yang kalau bila raya, manusia yang paling sabar menunggu anak dia memilih baju dan kasut. Dia anak dia akan suruh anak dia, abah tak nak pilih baju dengan kasut, kau pilih sendiri. Sebab kau kalau kau tak suka, kau tak nak pakai. Saya rasa memang my dad tu my idola lah. Saya rasa saya nak buat legacy dia dari segi fashion ke apa. Inspired by dia. Saya akan buat dia rasa bangga lah. Bila anak dia membuat legacy dia. Legacy lah, legacy. Saya nak buat legacy Husin tu.
I nak bagi dia duduk dengan I nak jaga dia. I nak jaga dia duduk kat KL. I nak bawa dia jalan-jalan seluruh dunia sebenarnya. Itu yang I nak. Sebab bapa I suka berjalan, suka travel. Dulu pun dia berdua pun suka travel dengan my mum. Travel lah, pergi Penang lah, pergi mana, Langkawi lah. Semua dia pergi. So kalau dia dengan I sekarang ni, I akan bawa seluruh dunia kot. Tapi yang paling menyedihkan adalah ketika my mum, yang mana I tidak dapat tengok dia langsung. Sebab I di Hong Kong. Sampai-sampai dia dah kat kubur lah. Dia dah dikebumikan. Macam mana I tak tahu, bila I bangun, I tengok ada banyak miss call. My handphone sendiri silent. So bangun-bangun I tengok miss call. Bila miss call baru I dapat tahu yang mak I meninggal. Jadi itulah peristiwa yang I rasa paling menyedihkan lah. Dan I tak dapat tengok my mum. Sebelum I ke Hong Kong, dia sempat jumpa my mum. Tapi my mum memang terlantar lah. Dia memang sakit baring aja. Memang itulah kali terakhir I tengok dia. Dan waktu I tengok tu pun I terasa macam I tak akan jumpa dia lagi. Kita akan rasa, kita strong feeling benda tu. Dan betul lah. Tak dapat tengok mak meninggal, tahu-tahu kat liang lahat je. Tapi Tuhan bayar balik dan bagi balik, dapat jaga my dad. Sampai tengok, sampai ke liang lahat. Itu sampai melihat dia sekali terakhir, semua dapat lah. Memang Tuhan bagi. Sebab mungkin Allah kata kau lebih dekat pada bapak kau, inilah kau dapat. Mungkin lah. Tapi my dad ni memang I dapat kenangan indah. Memang indah-indah je lah dengan dia. Macam-macam lah. Bapa I menternak lembu. Setiap kali kalau dia pergi tengok lembu, dia akan pesan kat saya, nak masukkan teh tanpa gula. Masuk dalam peti sejuk. So masa abah balik, abah nak dia sejuk. So saya akan buat macam tu setiap hari. Ada satu hari tu saya terlupa. Bapa saya kata, abah pergi cari rezeki, tapi untuk buat satu cerit, satu kolej air sejuk pun kau boleh lupa. Macam mana kalau abah lupa untuk bagi kau rezeki? Abah lupa nak bagi kau duit sekolah macam mana? So benda macam itulah I rasa macam dia memang pedih lah. Apa you buat tak betul akan jadi tak betul. Itu selalu I akan ingat benda tu. Apa dia bermula dengan niat. Kalau niat you tak betul, apa cara benda akan jadi tak betul? Takkan. Tapi kalau niat you bagus, niat untuk memberi manfaat, dia akan mudah. That's benda yang my dad cakap. Dan lagi satu yang I paling ingat, apa you buat, you tulis ke apa, fikir untuk 3 dan 5 tahun. 5 tahun ke 10 tahun akan datang. Jangan buat hari ni, fikir. And then my dad kata, kalau setiap apa yang kita buat, kita kena disiplin, kena jaga. Disiplin nombor 1. Kalau kita nak cemerlang apa-apa, disiplin nombor 1. You tak boleh tak disiplin. Okay, pertama, bila mak bapak tak ada ni, dia tak ada makna, I rasa. Pertama, I hilang keberkatan doa seorang ibu. Yang mana I lagi kena jadi strong lah. Kita ni dilindungi kerana doa ibu. Apa kita buat jahat ke baik ibu, ada masih ibu lagi yang mendoakan kita. Jadi apa kebala teralih. Tapi kalau you tidak ada doa, you sendiri kena tolong diri sendiri. Sebab itu kalau raya tu memang you kena balik dan tengok. Selagi ada masa dia orang ada tu, pergilah beraya. Bila dah tak ada tu, tak ada makna. Bila dulu pernah ada orang cakap kat I, bila ada you tak nampak. Bila dah tak ada, you rasa sangat hilang. Kalau you ada mak bapak tu, kalau boleh balik lah. Lagi boleh balik, selagi tu boleh. Tak semestinya raya. You appreciate time tu. Bila dah tak ada tu, macam mana rindu yang tidak dapat ditanggung. Rindu yang tak dapat, macam mana nak cakap, you rindu pun you tak dapat tengok muka. Dia hilang, dia dah tak ada. Jadi sebelum dia belum apa-apa berlaku, you jangan rasa ralat ke apa benda.